Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina binti Muhammad Rafidi, nombor matrik 070826. Baiklah, seperti yang kita tahu, personaliti unggul ini memberi maksud seseorang yang berhemah tinggi, berilmu pengetahuan dan juga keintelektualan yang tinggi. Maka, mendapati persoalan yang diberikan di bawah tajuk hubungan sesama manusia, saya akan membentangkan kepentingan tanggungjawab diri, keluarga dan masyarakat dalam membentuk personaliti unggul. Pertama sekali, kita perlulah berani untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi contoh yang baik terhadap orang lain. Hal ini adalah supaya kita dapat membina keyakinan diri dan boleh mengurangkan kebergantungan terhadap orang lain. Seterusnya, dalam institusi kekeluargaan ini, ibu bapalah terutamanya yang memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak untuk melahirkan keluarga yang bahagia, harmoni dan sejahtera. Akhir sekali, sebagai masyarakat, kita perlulah bertolak ansur dan saling membantu antara satu sama lain, tidak kiralah agama, bangsa dan negara. Melalui firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kerana itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisihan dan bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat rahmat. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa negara kita dapat mewujudkan dan sekaligus membuktikan bahawa masyarakat di negara Malaysia ini berpersonaliti unggul. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakhruddin dan nombor matrik saya ialah 070894. Kali ini saya ingin membentangkan tajuk yang saya pelajari pada minggu ini, iaitu tentang tanggungjawab insan terhadap agama dalam membentuk personaliti unggul. Sesungguhnya Islam adalah satu-satu agama yang diterima di sisi Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajiblah mempertahankan agama daripada anasir-anasir jahat yang cuba memporak-porandakan agama kita. Seperti yang kita lihat, generasi kini banyak terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang merosakkan personaliti diri dan agama. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menasihati antara satu sama lain agar masyarakat tidak berpecah belah. Perkara kedua yang ingin saya perkatakan ialah sebagai umat Islam, kita mestilah menentang segala ancaman ataupun kutukan yang menyentuh sensitiviti agama yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ancaman ini boleh datang dalam pelbagai bentuk termasuk media sosial yang banyak dipergunakan pada masa kini. Untuk memastikan perkara ini tidak berlaku, kita hendaklah melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun menggunakan media-media massa untuk memastikan perkara tersebut sampai kepada pihak yang sepatutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhin binti Muhammad Shah dan nombor matrik saya ialah 070948. Saya akan membentangkan topik yang kita pelajari minggu ini, iaitu tanggungjawab insan tentang hubungan dengan manusia. Tanggungjawab terhadap negara dalam pembentukan personaliti unggul merupakan salah satu cara untuk melahirkan masyarakat yang bersifat proaktif dalam semua hal. Apabila seseorang itu mempunyai sifat bertanggungjawab terhadap negara, secara tidak langsung mereka akan sentiasa berfikiran positif atau optimis tentang sesuatu masalah. Sebagai contoh, seseorang yang berfikiran secara positif sudah tentu akan menjadikan masalah itu sebagai cabaran dan bukannya halangan untuk mencapai objektifnya. Oleh itu,
Kita haruslah mempunyai sifat yang bertanggungjawab kepada negara agar hidup sentiasa sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nabila binti Jamil Azman. Nombor matriks 070825. Hubungan rakyat dan pemerintah adalah berkait rapat dan mempunyai hubungan timbal balik antara satu sama lain. Berdasarkan soalan 6, timbal balik tanggungjawab negara kepada rakyat dalam membentuk personaliti unggul. Persoalannya, bagaimanakah hubungan timbal balik diwujudkan dan apakah kepentingannya? Jawapannya, kesejahteraan rakyat dijamin oleh Sultan, manakala rakyat mengakui kekuasaan Sultan untuk mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan di perintah dan golongan pemerintah. Seperti mana ungkapan yang biasa kita dengari, rakyat dan raja berpisah tiada. Hal ini menunjukkan keakraban hubungan antara dua kelompok ini untuk melihat sejauh manakah pandangan rakyat terhadap pemerintah dari kacamata rakyat. Masalah yang melibatkan hubungan ini akan memberikan kesan jangka masa yang panjang terhadap kesejahteraan sesebuah negara. Dapatan kajian sendiri dapat memperlihatkan pengaruh kepentingan tradisional akan memberi kesan kepada tindak balas. Kesan kepada tindak balas. Kesimpulannya, pemimpin dan rakyat amat memerlukan satu sama lain untuk memastikan keharmonian sesebuah negara itu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.